Okey, kita pergi kepada bab 3 sistem persamaan. Okey, jadi ini ada beberapa contoh soalan dalam sistem persamaan. Okey, pertama dia suruh selesaikan dengan menggunakan penghapusan. Jadi ketiga-tiga ini adalah persamaan linear. Okey, macam mana kita nak tahu dia linear atau tidak? Setiap huruf dia itu single. Setiap hurufnya itu single. Okey. Jadi dia tidak ada kuasa 2, dia tidak ada pecahan dekat huruf tu kan. Jadi itu adalah linear Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan menggunakan kaedah penghapusan? Okey, mula-mula sekali awak buat persamaan pertama dengan persamaan kedua dulu. Macam tu. Okey, lepas tu awak decide yang mana satu yang awak nak hapuskan. Okey, katakan kita nak hapuskan Y katakan. Okey, jadi kalau kita hapuskan Y, bermakna sini kita akan darab 3, sini akan darab 3, sini akan darab 3, sini akan darab 3. Okey, kena samakan dia punya nombor dia tu baru kita boleh hapuskan. Jadi persamaan baru kita adalah 9X tambah 3Y tolak 6Z sama dengan negatif 12. Awak boleh pilih mana-mana yang awak nak hapuskan lepas tu bila awak dah pilih tu awak senaraikan pula. Awak samakan dengan nombor dia. Okey, jadi kita dah samakan 3 dengan 3Y tu, jadi kita hapuskan. Operasi kat sini tolak disebabkan oleh di sini tambah kan. 3 tambah tolak ataupun tolak tambah jadi tolak, jadi 3 tolak 3 hapuslah. Jadi Y kita dah terhapus Okey, jadi sekarang ni yang tinggal X ni adalah 7X. Ini hati-hati, negatif 6Z, tolak dia jadi tambah kan. Jadi negatif 6 tambah 1 kan. So dia akan jadi tolak 5Z sama dengan negatif 12, negatif 9, negatif 21. Okay, so kita dapat yang tu. Okay, kita ada lagi satu persamaan kita belum usik, persamaan ketiga ni. Okay, jadi awak pairkan dengan mana-mana. 1 dengan 2 ni mana-manalah untuk nak pairkan dengan yang ketiga tu. Okay, jadi katakan kita ambil 1 dan 3. Okay, 1 dan 3. 3X tambah Y tolak 2Z sama dengan negatif 4. 3 pula mana? X tolak 5Y. Okay, so bila tadi kita hapuskan Y, yang ni pun kena hapuskan Y juga. Jadi Y ni tak sama, jadi kita dapat 5 lah. Sebab nak samakan dengan 5Y bawah tu. Okay, jadi yang baru adalah 15X tambah 5Y tolak 10Z sama dengan negatif 20. Yang kedua, tak usik. Kalau tak usik tu, tulis je balik semula. Jangan kita usikkan dia pula. Okey, so sampai situ operasi kita pilih tambah atau tolak. So di sini kita kena tambah. Kenapa? 5Y tambah tolak dia akan jadi tolak. Faham tak? Barulah Y tu mati. Okey, jadi tak semestinya operasi yang awak pilih tu sama. Okey, lepas tu kita buat yang lain. 15X campur X adalah 16X. Ni hati-hati, negatif 10 tambah tolak jadi tolak balik 2. So tolak 12Z sama dengan negatif 20 tambah tolak jadi tolak. Jadi negatif berapa tu? Good, 32. Okay, so bila kita dah samakan yang baru ni, apa kita buat? Kita cantum kedua-duanya. So yang tadi tu mana? 7X tolak 5Z sama dengan negatif 21. Jadi ni pun tak sama, jadi kita samakan. Okey, kat sini nak samakan ni agak jauh kan, 16 7 12 5 kan. Okey, jadi kita cari yang mudah, ambil yang 12 5 ni. Kalau kat 12 5 ni darab 5, darab 5, darab 5. Tapi 7 ni kena darab 12. Okey. Alright, jadi yang baru adalah 16 darab 5 berapa? 80. So 80X tolak 60Z. Good. Okey, seterusnya adalah 32 darab 5 negatif 160. So hati-hati situ 7 darab 12 84X tolak 5 darab 12 60Z sama dengan 21 darab 12 adalah negatif 252. Okey, so operasi hati-hati pilih tambah atau tolak. Okay, di sini kita akan pilih tolak. Kenapa? Tolak negatif 60. Tolak-tolak dia akan jadi tambah kan. Baru dia mati. Nampak tak?
Okay, so hati-hati pemilihan dekat situ. 80 tolak 84 dia akan jadi negatif 8x sama dengan 160 negatif 160. Tolak dia akan jadi tambah 252 negatif 160. Tolong kira. Jadi berapa? 92. So x kita dapat 92 bahagi dengan 4 dapat negatif 23. Okay. So itu kita baru dapat x. Okay. Lepas tu kita nak mencari apa dulu? Okay. Cari z lah sebab. Kenapa saya suruh cari z? Sebab kat sini kita ada maklumat 2 je kat ni. Nampak tak? X dengan z. So pilihlah mana satu antara 7x tu ataupun yang ni. Okay. Boleh pilih mana satu. Okay. Katakan saya nak ambil yang 7x tu. Jadi 7x tolak 5z sama dengan negatif 21. 7x kita lah negatif 23. Tolak 5z sama dengan negatif 21. Okey, 23 darab 7. Negatif 161 tolak 5z sama dengan negatif 21. Jadi negatif 161. Saya bawa 21 ke situ 5z saya bawa ke sebelah sana sebab saya nak positifkan dia. Okey. Jadi negatif 161 tu jadi 140 kan. Negatif 161 positif 21 jadi 140. So z kita dapat berapa? Yes, bahagi 5 dapat berapa? 28. Okey. So dah cari x, dah cari z, so kita boleh cari y. Jadi bila y ni boleh pilih yang atas ni mana-mana satu. Okay. Okay, katakan kita ambil yang first tu je. Okay, 3x kita negatif 23 tambah y kita tak tahu, z kita 2, z kita berapa tadi? 28 sama dengan negatif 4. Okay, so kita darab sesatu, 23 darab 2, darab 3, sorry. Negatif 69 tambah y 28 tadi darab 2 negatif 56 Kenapa negatif? Sebab ada negatif 2 tu. Okay. So sini sama dengan negatif 4 tadi. Okay. Lepas tu negatif 69 tolak 56 negatif 125 tambah y sama dengan negatif 4. So y kita sama dengan makin kecil dah tu. Sekejap. Negatif 125 campur y sama dengan negatif 4. So y kita sama dengan negatif 4 tambah bawa 125 ke sana. Jadi 121. Okay. Itu caranya. So simple je, tak susah. Bila penghapusan, ambil 2. Okey, itu kaedah penghapusan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah penggantian. Okey. Bila kaedah penggantian ni kena jadikan perkara rumus. So, dia ada macam tadi 1, 2, 3. Okey, cuba jadikan yang pertama ni perkara rumus. So, tinggalkan x katakan. So, apa jadi? Negatif 13 tambah 3z tambah y. Macam tu. Okey. Alright, lepas tu okey, ataupun kalau perasan tengok 1 dengan 2 ni dia ada y single kan. Okey, jadi boleh juga tinggalkan y untuk 1. So kalau tinggalkan y untuk 1 ni, y ni negatif, so bawa belah sana. Jadi x tolak 3z tambah 13 sama dengan y. Okey, yang satu lagi pula yang nombor 2 ni y dia positif kan, ambil ajalah. So y sama dengan yang lain tu bawa ke sebelah sana. Gitu. Okey, lepas tu kita nampak y ni sama. Jadi awak samakanlah. So x tolak 3z tambah 13 sama dengan macam tu. Itu 7 tambah 2z tolak 4x. Okey. Lepas tu yang sama kita gabungkan. Okey. Jadi ingat kecil pergi kepada besar. Jadi negatif 4x ni jangan kata besar, dia kecil. Sebab 1 lebih besar. 1x tu lagi besar daripada negatif 4x kan. So kita campur ke sebelah sana lah. Jadi x tambah 4x. Z ni dia bawa ke sana. Jadi tambah 13 tambah 7 sama dengan 2z tambah 3z. Kumpulkan je. So, jadi 5x tambah 20 sama dengan 5z. Okey, jadi sampai sini kalau boleh kecilkan, boleh kecilkan.
Jadi 5, 20 dengan 5 ni boleh bahagi dengan 5 kan. Jadi bila kita bahagi dengan 5, so dia akan jadi X tambah 4 sama dengan Z. Okay. Dekat sini, apa kita buat? Kita akan boleh dapat X ataupun Z sebagai perkara rumus. Okay. So kita ada lagi 1, 2X. Tolak 3Y, tolak Z ni yang kita tak usik. Okay. Alright. So kita boleh gantikan nilai dia. Okay. Yang mana kita nak gantikan nilai dia? X ni kita 2X ni biar. Tolak 3Y ada tak Y? Y kita ada 2 kan. Y sama dengan ni kan. Pilih mana-mana satu. Okay, katakan pilih yang atas tu. X tolak 3Z tu. Ni. Okay. Jadi tolak Z. Z kita ada. Apa dia? Kita dapat tadi tu bawah tu. Z ni. X tambah 4. Okey. So apa kita nampak sini ada Z. Kan? Ganti. Jadi 2X kita tolak. Kembang dulu 3X. Tambah 9Z. Tolak 39. So tu kembang buka kan. Macam tu. Nampak? Okey. Lepas tu 2X tolak. Yang ada X tu boleh settlekan. 2X tolak 3X, negatif X. Tambah 9. Okey, Z tukar. X tambah 4. Yang ni. Ini tadi. Ini. Okey, masukkan. So, tolak 39. Tolak X, tolak 4. Sama dengan 7. Okey. Lepas tu kembang. Negatif X tambah 9X tambah 36 kan. Okey, lepas tu X ni settlekan. Negatif 1X. Positif 9X dengan negatif 1X. So, berapa? 7. 7X. Okay, good. So, 36 tolak 39 tolak 4. Negatif 7. Okay, 7 bawa ke sana. 14. So, X dapat berapa? 2. Okay, bila cari X, cari Y. Yang mana ada X dengan Y? Okey, sekarang ni bila X dah dapat, kita ada Z kat situ. Okey, kita ada Z yang ini. 4 tak? Boleh ganti. So, X tambah 4 sama dengan Z. X 2. Jadi, Z kita sama dengan 6. So, dapat dah. Okey, cari Y, pilih mana-mana. Okey, katakan kita ambil yang ni. Mana-mana pun boleh. So, jadi Y sama dengan negatif 7 tambah 2. Z kita 6. Tolak 4. X kita 2. So, kirakan berapa tu? Negatif 7 tambah 12 tolak 8. So, negatif 3. Okey. So, tu kaedah penggantian. Okey, kalau dia tak cakap mana-mana kaedah, awak pakailah mana-mana yang awak rasa selesa. Okey. So, seterusnya dia suruh selesaikan je. Okey, ini 2 persamaan je. Tadi 3 persamaan. Tapi bila 2 persamaan, satu linear, satu lagi tak linear. Kita tengok jadi kelas bila jumpa macam ni, linear dengan tak linear ni, yang linear ni awak jadikan dia perkara rumus. Okey. Jadi kita tinggalkan Y nampak dah single dekat situ, dah selesa dekat situ kan. So 8 tolak 3X. Jadi apa guna kita nak cari perkara rumus supaya kita boleh menggantikan dalam tak linear itu. Okey, jadi kita jalankan 2X kuasa 2 tambah 3XY 8 tolak 3X. Tutup. Follow je. Y 8 tolak 3X kuasa 2. Okey, di sini pengiraan kena hati-hati sebab takut ada yang salah. So 24X tolak 9X kuasa 2, betul? 40 tambah 5. Tak boleh. Okey, kenapa tak boleh? Okey. Sebab kita ada kuasa 2 tu. Jadi bila ada kuasa 2, awak letak 5 dulu. Okey, ini kena jalankan dulu kuasa 2. So 8 kuasa 2 adalah 64. Negatif kuasa 2 positif. 3 kuasa 2 9. X kuasa 2. X kuasa 2. Yang terakhir. Okey, simbol ada negatif. Nombor yang awak jumpa semua dekat sini. Awak kena darab 2 darab 3 6. 6 darab 8 48. Huruf yang ada X sahaja. Okey. Okey, kalau tak tahu cara cepat, boleh pakai cara panjang. Yang ni lah. Geraklah satu-satu. Okey. Tapi better belajar cara cepat ni. Okey, lepas tu teruskan lagi 2X kuasa 2 tambah 24X tolak 9X kuasa 2. Okey, kembang. 64 darab 5
320 tolak kan. Tambah tolak jadi tolak 45x kuasa 2. Tolak-tolak jadi tambah 48/5 adalah 240x sama dengan 4. Okey. Lepas tu tengok mana yang ada x ni. X kuasa 2 tu kita selesaikan. Kita ni. Nampak? Jadi 2 tolak 9 tolak 45. Negatif 52x kuasa 2. Okey, lepas tu ni dengan ni. 24 campur 240 adalah positif 264x. Lepas tu, okey, 4 ni positif kan, buat sini jadi tolak. Jadi, negatif 320 tolak 4. Negatif 324. Okey, so sampai sini tengok dulu boleh tak kecilkan. Cuba bagi 52 dengan semua. Oh, tak boleh. Okey, jadi apa kita buat sampai sini? Awak menggunakan kaedah rumus. Okey, kaedah rumus iaitu negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Ini wajib. Okey, awak boleh pakai EQN tapi awak wajib pakai ni dulu. Okey, alright, jadi negatif B adalah 264 tambah tolak punca kuasa 264 kuasa 2 tolak 4A negatif 52, C negatif 324 per dengan 2A kita negatif 52. Okey. Okey, lepas tu barulah awak tulis apa yang awak dapat dekat EQN awak tu. Okey, jom buat sama-sama. Perkiraan tu betul saya takut salah je tu. Takut ada salah kat mana-mana. Okay. So, kita dapat X yang pertama adalah berapa? 3. Yang kedua adalah 27/13. Ataupun perpuluhan lah. 2.0769 macam tu kan. 7/13 pun boleh. Okay, bila dapat X, dapatkan Y. So, Y kita kat sini kita dah ada yang ini tadi. Gantikan je. Y sama dengan 8 tolak 3. So, Y sama dengan 8 tolak 9 negatif 1. Kan? Okay, so yang lagi satu pula. Y sama dengan 8 tolak 3, 27/13. So, dapatkan berapa? (23/13). Okey. Jadi nanti kalau awak kira balik, takutlah saya salah kira kat mana-mana, nanti beritahu takut juga salah kat mana-mana. Okey. So itu untuk kalau ada dua persamaan lah. Satu linear, satu lagi tidak linear. So jadikan perkara rumus dulu, ni benda pertama yang awak kena buat. Lepas tu menggantikan ni benda yang kedua awak kena buat. Menggantikan kepada persamaan yang satu lagi. Lepas tu nanti dah dapat persamaan kuadratik ni. Benda ketiga awak kena buat adalah rumus. Okey, lepas tu letak jawapan. Okey, so seterusnya adalah jika soalan masalah macam ni. Okey, tengok. Raja menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS diberi perimeter segi empat tepat itu ialah 46. So bila perimeter kita tahu dia adalah ukur keliling, jadi awak tulis siap-siap. Jadi bila ni segi empat tepat bermakna dua sisi ni sama. Jadi 2y tambah 1 lah kan. Tambah yang ni dengan atas dengan bawah sama. 2 juga. Dia dua sisi kan. So perimeternya adalah 46. So ini kena buat dulu. Okay. Jadi awak kembangkan 2y tambah 2 tambah 4x tambah 10. Okay. So tengok semua-semua tu kalau boleh dikecilkan. So semua boleh bagi dengan 2 kan. So, kalau semua boleh bagi dengan 2, awak bagi dengan 2. Jadi 2 bagi 2. Tinggal Y. Macam tu tau. So, jadi ni jadi 23. Okay. Jadi cantikkan ni 1 dengan 5 ni. Jadi Y tambah 2Z tambah 6.
So kalau awak nampak tak, ni adalah persamaan linear kan, dia tidak ada kuasa kan. Jadi awak tinggalkan sebagai pekerumus, tinggalkan Y tu. Y tu dah elok-elok single tu awak tinggalkan. 23 tolak 6 tolak 2Z. So Y sama dengan 23 tolak 6 berapa? 17 tolak 2Z. So kita dah dapat kat situ. Okay, lepas tu dia kata luasnya pula adalah 120. Jadi luas apa? Darabkan Y tambah 1 panjang dan lebar kan, 2X tambah 5. So sama dengan 120. Okay. So jadi kat sini awak kembang lah. Ni kembang panjang lah. 2XY tambah 5Y tambah 2X tambah 5 sama dengan 120. Okay. Lepas tu okay, dah sampai situ kita akan pakai kaedah penggantian. So kita ada Y ni kan. Jadi gantikan semua kat Y tu. Jadi 2X, Y kita adalah 17 tolak 2Z tambah 5. Y kita adalah 17 tolak 2Z tambah 2X tambah 5 tolak 120. Bawa siap-siap. Okay. Lepas tu 2Z mana datang 2Z? 2X, la ilaha illallah, mana datang Z saya ni? Mesti dah perasan daripada awal tu. Okay, so ni tadi 2X kan. So 2X. Okay. Jadi sini adalah 2X. Okay, lepas tu kita kembangkan. Okay, berapa tu? 34X tolak 4X kuasa 2 kan. Okay, ni pula tambah 17 darab 5. 85 tolak 10X kan. Okay, tambah 2X tambah 5 tolak 120. Okay, yang mana dia geng? Negatif 4X kuasa 2 tak ada, kita biarkan. Okay, ni 34 ni. Berapa tu? 34 tolak 10 tambah 2. 26X lagi. Okay, 85 tambah 5 tolak 120. Negatif 30. Okay, so sampai sini kita buat apa? Negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. So masukkan negatif. B kita adalah 26 kuasa 2 tolak 4. A negatif 4. C kita adalah negatif 30. Masuk je. So 2A. A kita negatif 4. Okay, lepas tu barulah awak pakai EQN awak tu lah. Okay. So dapat X yang pertama adalah 5. X yang kedua adalah 3/2 kan. Okay, so sampai sini. Lepas tu kita kena cari Y pula. So mana Y? Ni. Masukkan duduk. Masukkan duduk. Jadi Y sama dengan 17 tolak 2, 5. So 17 tolak 2 darab 5, 10 kan. Jadi 7. Satu lagi, Y sama dengan 17 tolak 2, 3/2. So Y sama dengan 17 tolak 3, 14. Okay, jadi yang mana satu cari nilai X, Y yang mungkin. Okay, jadi antara 5, X ni 5, 3/2 ni, ataupun Y dia 7 dengan 14. So kita try masuk satu-satu. Jadi kalau sini 5 campur 1, 6. So X dia 7, 14 campur 5 berapa tu? 19 kan. 14, 19. Okay, jadi sekarang ni dia kata cari nilai X yang mungkin. Jadi kita boleh buat dulu semua sekali lah. Sebab dia tak ada syarat. Kadang-kadang dia kata X dengan Y tu positif ke apa kan. Tapi kali ni dia tak